Perkara yang lebih penting, lebih besar yang hendak saya maklumkan di sini ialah Yang Menteri, Berhormat ada mengemukakan beberapa berkaitan banjir. soalan. Datuk Speaker, mohon mencela berkaitan banjir. Ya, silakan. Seperti mana YB Menteri kata berkaitan dengan kolam tadaan air. Di Parlimen Batu ada 2 kolam tadaan air, di mana kolam Nyanyang dengan kolam Wayu yang kini didapati pencemaran yang sangat teruk. Punca pencemaran kolam tadahan air hujan tersebut adalah daripada pasar Selayang, di mana it is on dengan izin upper side, dan tiada apa-apa sistem dengan izin filtration ataupun tak ada sistem tapisan supaya sampah tu tak masuk ke kolam. Kalau ikuti berita daripada FMT, memang dengan clear mereka ambil gambar tahap prestasi pencemaran di kolam tersebut. Dan saya ingin juga bertanya berkaitan dengan task force. Macam mana ahli Parlimen Kuala Lumpur ingin berkomunikasi ataupun memanggil task force untuk bermesyuarat dengan ahli-ahli Parlimen, ataupun task force itu hanya untuk sekelompok orang politik seperti mana bantuan makanan JKM. Terima kasih. Boleh saya juga sambung ni. Yang Berhormat Menteri, dulu bila Putrajaya jadi Menteri Wilayah Persekutuan, waktu itu dia setiap 3 bulan jemput semua ahli parlimen di Kuala Lumpur untuk ada perjumpaan dan perbincangan. Tapi sekarang kami, Yang Berhormat Menteri sudah jadi Menteri lebih kurang setengah tahun. Kami belum dipanggil lagi, dan Yang Berhormat Menteri buat keputusan seperti hentikan lesen penjualan minuman keras, semua itu berlaku tanpa ada apa-apa rundingan dengan pihak industri dan juga pihak wakil rakyat. Jadi saya nak minta lah, Yang Berhormat, saya tahu sudah hanya ada 6 minit lagi dan pergi layan arau pula, tak kena apa yang dicakap dia tak kena mengena dengan apa yang kita bangkitkan di ucapan kami. Terima kasih, Berhormat. Saya pun terpaksa juga layan Yang Berhormat walaupun soalan itu tak berapa relevan. Saya belum masuk lagi soal arak tak arak ni, baru duduk soal banjir baru. Yang Berhormat, saya akan beri kepada Yang Berhormat beberapa butir-butir yang lebih terperinci, sebab ada memang terlibat dengan beberapa tempat dalam kawasan Parlimen Batu, dan sebahagiannya ada kaitannya dengan soal pembinaan MRT sekarang dan sebagainya. Saya fikir kita tidak perlu berbincang di sini atas perkara-perkara yang terlalu spesifik supaya kita boleh tumpukan masa kepada perkara yang lebih mendesak. Memang di Taman Kaya, Taman Batu Permai, Batu Tiga, Jalan Ipoh dan sebagainya, ini kawasan hotspot banjir yang berpunca daripada pembinaan khususnya di kawasan pembinaan MRT. Kita ada satu kolam perkara, tadahan tu, YB Menteri kalau boleh turun dengan saya boleh belanja nasi kandar. Memang kolam tu dah tercemar teruk sampai sampah tu beralih ke Kuala Lumpur. Kalau Kuala Lumpur banjir, maksudnya memang punca daripada kolam tadahan air itu. Terima kasih. terima kasih Yang Berhormat. Tak ada masalah kalau Berhormat sanggup ikut saya daripada subuh sampai ke malam. Saya ada di merata-rata tempat. Kalau Berhormat nak belanja nasi kandar, terima kasih banyak. Jazakallahu khairan. Saya nak menyentuh satu perkara yang sangat sensitif di sini, dan saya nak menjelaskan perkara ini kerana ia telah banyak juga dipolitikkan, iaitu berhubung dengan apa yang dibangkitkan oleh Segambut berhubung dengan beberapa isu tanah di sekitar Segambut. Yang pertama sekali, Yang Berhormat ada mencadangkan tentang perkara secara spesifik. Yang Berhormat menyebut tentang lot 52998 di lot nombor 81242 dan 81243 Mukim Batu, yang Berhormat cadangkan supaya tempat itu apa salahnya dijadikan kawasan jogging dan sebagainya. Saya telah menyemak title tanah-tanah berkenaan. Tanah-tanah berkenaan mempunyai syarat-syarat nyata yang jelas. Ianya adalah tanah-tanah untuk perumahan dan juga tanah untuk pembangunan bercampur, bukan tanah kawasan lapang. Maka sebagai negeri yang menghormati rule of law, tidaklah boleh kita sewenang-wenangnya menukarkan tanah demikian untuk menjadi kawasan-kawasan lapang. Walaupun saya sebenarnya sangat memahami Yang Berhormat inginkan penduduk di sekitar Mont Kiara dapat mempunyai kawasan-kawasan untuk beriadah.
kita akan tengok mungkin ada cara-cara lain yang boleh kita lakukan bagi mencapai matlamat yang sama. Minta penjelasan Yang Berhormat Menteri mengenai dua tanah lot tersebut. Adakah pemberi milikan tanah telah berlaku dan kepada siapa tanah ini telah diberikan? Terima kasih Yang Berhormat. Tanah itu tidak diberi milik ke sesiapa, dia masih milik PTP, Pesuruhjaya Tanah Persekutuan. Maka saya rasa boleh kerajaan pertimbangkan cadangan untuk menjadikan dua tanah lot itu padang ataupun taman rekreasi di Mont Kiara, kerana populasi penduduk semasa town planning berlaku untuk kawasan situ memang tak ada satu padang pun. Saya pun tak tahu macam mana Menteri dulu boleh luluskan pembangunan kawasan yang begitu padat, tak ada tempat rekreasi. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat. Seperti mana yang saya telah maklumkan, sesuatu pembangunan harus ikut peraturan undang-undang dan juga pelan-pelan struktur yang sedia ada. Di bawah pelan struktur 2020 dan juga pelan struktur 2040 yang bakal digazetkan, kedua-dua tanah ini tidak termasuk dalam golongan ataupun dalam kategori tanah kawasan lapang. Itu adalah suatu fakta yang pasti. Jadi Yang Berhormat Menteri minta penjelasan sekali lagi mengenai local plan untuk dua tapak ini. Sebenarnya highway reserve. Jadi kalau ikut local plan, dia highway reserve, tak sepatutnya jadi kawasan perumahan juga. Terima kasih Yang Berhormat. Seperti saya jelaskan tadi, tanah ini adalah tanah reserve kerajaan milik PTP dengan syarat nyata yang tertentu. Itu fakta yang ada pada masa ini. Yang kedua, instrumen perancangan iaitu plan struktur dan juga local plan setakat yang ada, termasuk yang belum digazet, ianya juga bukan kawasan lapang. Dia mungkin asalnya merupakan jalan access reserve yang disediakan untuk highway. Dia lebih merupakan tanah reja ataupun tanah yang berbaki daripada reserve tersebut. Walau bagaimanapun, kita boleh meneliti perkara ini berasaskan pada syur yang dikemukakan oleh Yang Berhormat. Lagipun soal riadah di bandar-bandar besar bukan lagi hanya riadah di kawasan lapang dan terbuka, kerana banyak pemaju-pemaju menyediakan kawasan riadah dalam kawasan masing-masing menggunakan kaedah-kaedah moden, indoor facilities dan juga elevated facilities untuk makluman. Yang Berhormat juga ada menyebut tentang Taman Tugu, yang mana Yang Berhormat minta supaya ianya dipastikan dipindahkan kepada Amanah Warisan Negara atau AWAN. Untuk makluman ya, tanah ini seluas 66 ekar. Saya telah menyemak status tanah ini Yang Berhormat. Tanah ini kategorinya kategori bangunan. Setakat ini keputusan kerajaan ialah untuk menyerahkan tanah ini untuk diuruskan oleh Badan Amanah atau yang disebut sebagai Amanah Warisan Negara sebagai sebuah taman rekreasi yang digunakan oleh orang awam. Kita telah mengambil langkah-langkah tertentu untuk memastikan syarat nyata tadi, iaitu tanah pada kategori bangunan diubah selari dengan apa yang telah diputuskan oleh kerajaan, ianya harus menjadi taman awam. Dan bukan itu saja, kita akan mengambil tindakan untuk mewartakan agar tanah ini selama-lamanya kekal hanya sebagai taman awam yang dinamakan Taman Tugu. Jadi itu saya boleh beri jaminan kepada Yang Berhormat, itu akan dilakukan. Yang Berhormat juga membangkitkan tentang Taman Persekutuan Bukit Kiara yang meliputi beberapa lot, khususnya 54265 dan lot 480 dan sebagainya. Saya akan beri butir-butir secara terperinci pada Yang Berhormat kerana banyak menimbulkan kekeliruan. Tanah yang dimaksudkan dengan Taman Persekutuan itu ada beberapa lot dan lot-lot yang kecil. Untuk makluman Yang Berhormat, tanah yang lot yang besar itu sudah pun digazetkan beberapa bulan yang lalu sebagai Taman Persekutuan yang kekal. Ada 2 lot kecil di situ yang tidak digazetkan kerana tanah itu telah dipajakkan sebelum pada ini kepada syarikat Mesat, ya, dan oleh kerana pajakan itu masih ada lagi beberapa tahun, maka dia tidak boleh digazetkan, tetapi kita akan harap dapat digazetkan setelah tempoh pajakan itu tamat. Jadi keseluruhan kawasan yang telah pun digazetkan itu melebihi 200 ekar, tetapi belum termasuk tanah-tanah yang saya maksudkan tadi. Ya, Yang Berhormat. Ya, Yang Berhormat.
Saya rasa masa dah tak Boleh cukup. saya, masa pun dah habis, saya nak habiskan poin ini saja, yang lain saya akan bagi secara bertulis. Terima kasih, Malangnya terima masa tidak begitu cukup, Ya. we have to be fair to other ministers yang akan menggulung. Perkara yang paling penting sekali ialah soal apa yang diistilahkan sebagai Taman Rimba Kiara yang telah menjadi pertikaian sehingga dibawa ke mahkamah. Saya ingin menyebutkan pada Yang Berhormat, sewaktu Yang Berhormat membuat press conference, turut dihadiri oleh Yang Berhormat Lembah Pantai, dan saya mengalu-alukannya walaupun dalam press conference itu Yang Berhormat macam mencabar saya untuk hadir. Kalau tak berani hadir, Yang Berhormat nak bawa orang datang ke Parlimen. Saya okey. Saya tahu, Yang Berhormat pun tahu, Yang Berhormat pun kenal. Saya itu tak jadi masalah kalau hal orang ramai. Dan pada petang yang sama, saya pergi ke tempat Yang Berhormat cabar untuk saya pergi, dan saya telah pergi, dan saya dapat mengesahkan kenyataan Yang Berhormat itu tidak begitu tepat, iaitu pembinaan nak dilakukan, hoarding nak dipasang dan sebagainya. Kekeliruan ini haruslah ditamatkan, ya. Iaitu di situ terdapat 2 lot tanah. Satu lot telah diberi milik dan satu lot diputuskan oleh Jemaah Menteri sebagai kawasan taman awam. Setakat ini kementerian berpegang kepada apa yang telah diputuskan oleh menteri yang terdahulu, iaitu rakan Yang Berhormat daripada Parti Amanah, yang telah memutuskan melalui satu mesyuarat agar pembangunan itu diteruskan, density diturunkan, tanah di atas lot yang dipanggil sebagai taman awam ataupun taman rimba tidak diusik dan sebagainya. Kita tidak mengubah apa-apa, kita kekal dengan apa yang diputuskan oleh Shah Alam pada ketika itu. Cuma arahan saya yang sekarang ini ialah tidak boleh dilakukan apa-apa kerja pembangunan sehingga kes di mahkamah selesai sebagai menghormati proses mahkamah, di mana mereka-mereka yang mendakwa kerajaan dan bandaraya telah kalah di peringkat mahkamah tinggi. Walaupun mahkamah tinggi tidak memberikan stay atas keputusan itu, kita masih memilih untuk menunggu keputusan mahkamah. Jadi tidak akan ada sebarang kerja pembinaan walaupun atas tanah persendirian. Namun begitu Yang Berhormat berpeluang untuk membangunkan, memajukan, menaikkan taraf taman awam, yang itu juga tidak dilakukan. Maka arahan saya pada bandaraya ialah jangan membuang masa, taman itu kalau boleh upgradekan demi kepentingan awam. Langkah-langkah penambahbaikan dan sebagainya atas tapak yang tidak ada kontroversi. Itu hendaklah dinaikkan taraf agar penduduk di kawasan Taman Tun dapat menggunakan sepenuhnya, dan itu dilakukan dengan satu peruntukan yang tertentu. Saya juga nak menyebut kepada Yang Berhormat berdua, kerana ada beberapa sebutan Yang Berhormat telah menjadi sebutan awam, telah viral yang tidak manis. Iaitu Yang Berhormat secara tidak langsung membuat sindiran bahawasanya saya ni orang luar, nak campur tangan hal orang Kuala Lumpur. Disebutkan juga saya ni sebagai orang ketereh, nak campur tangan soal Kuala Lumpur. Saya rasa itu tidak manis. Sebagai kita ahli parlimen yang bertanggungjawab, kita tahu Langkawi jadi Perdana Menteri, dia bukan orang Kuala Lumpur, ya. Yang Berhormat sendiri, Yang Berhormat bukan orang Kuala Lumpur. Yang Berhormat dilahirkan dan Yang Berhormat masih bermestautin di Selangor, menjadi wakil rakyat di Selangor. Saya dilahirkan di Kuala Lumpur, Yang Berhormat Menteri. Saya dilahirkan di Hospital Sentosa Kuala Lumpur. Hospitalnya saja, tapi Yang Berhormat duduk di Selangor. Lahir mungkin di hospital di Kuala Lumpur. Saya membesar dekat dengan rumah. Saya tahu. Tan Yang Sri. Berhormat punya alamat ialah di Jalan Setia Bakti di Ya, Kuala betul, Lumpur. betul, Juga betul. saya Dekat tahu. dengan Kerana Yang Berhormat Bagus. kahwin dengan orang di situ. Ya. Tapi Yang Berhormat lahir di hospital lain, bukan di situ. Saya sudah study. Membesar di Bukit Damansara. Terima kasih. Jadi, Tuan Yang Dipertua, yang saya sebutkan di sini, kita sebagai ahli parlimen, kita tidak boleh mengungkit menteri itu datang daripada mana. Ya, sebab kalau ditanyakan kerajaan terdahulu, daripada manakah datangnya Shah Alam yang dilantiknya menjadi Menteri Wilayah Persekutuan? Shah Alam dilahirkan di Kota Baru. Sebahagian keluarganya di Johor. Kenapa Pakatan Harapan lantik dia sebagai Menteri Wilayah? Dan untuk makluman Yang Berhormat, ini soalan saya, ya. Untuk makluman Yang Berhormat, sewaktu Yang Berhormat dilahirkan tahun 79, 4 tahun sebelum Yang Berhormat dilahirkan, saya sudah menjadi pemestautin di Kuala Lumpur. Yang Berhormat lahir tahun 1981. Pada tahun 81 saya sudah memiliki rumah pertama saya, dan saya sudah menjadi pegawai perancang bandar Dewan Bandaraya Kuala Lumpur, dan memiliki dan duduk dan diam di Kuala Lumpur. Yang Berhormat baru lahir tahun 79. Tahun 81 Yang Berhormat
lembah pantai dilahirkan pada tahun 81. Tahun 81 Yang Berhormat berumur 4 tahun, 5 tahun, saya sudah menjadi pemastautin dalam Parlimen Gombak, dalam Parlimen Segambut. Ahli Parlimen Segambut bukan tinggal di Segambut. Menteri Wilayah Persekutuan tinggal di Parlimen Segambut. Besan Menteri Wilayah Persekutuan tinggal di Segambut. Saya di mana pula? Dua anak saya tinggal di Parlimen Segambut. Rumah saya sendiri dalam Parlimen Segambut. Selama mana? Sudah hampir 30 tahun. Jadi perkara itu personal sikit, Yang Berhormat. Minta maaf dengan Tuan Yang Di-Pertua. Apa yang saya nak sebutkan, kita semua bukankah kita faham, janganlah kita hasut orang yang ada di hadapan kita, membangkitkan sentimen orang Kuala Lumpur, tidak orang Kuala Lumpur, itu tidak berapa manis. Tuan Pertua, oleh kerana masa sudah banyak habis dan saya telah pun memberikan jawapan-jawapan yang saya agak... tak setuju doxing apa yang diusahakan, yang dilakukan. Menyatakan rumah keluarga saya. No, this is Yang Berhormat tahu. Menteri tak bagi Cuma panggilan luar. tak berapa manis lah. Kan? Sila. Kata Boleh yang betulkan. rumah keluarga saya di mana. Ya. Okey. Terima kasih. Ya. Okey. Sila, Yang Tuan Di-Pertua, saya tahu saya telah mencuri masa lebih daripada waktunya sebagai seorang ahli parlimen yang agak lama. Saya tidak ada masalah batu minta nak jumpa ataupun saya terima kasih kerana Segambut turun bersama-sama dengan saya di Taman Rimba. Kita boleh turun lagi berkali-kali, tidak ada masalah. Ataupun Saya minta jawapan seperti bertulis dan jawapan sebagainya. bertulis. Soalan banyak sebenarnya, ada 5, 6 tajuk utama yang telah dibangkit termasuk oleh Kepong. Minta maaf ya, Ya, terima kerana kasih. masa tak sempat, saya akan sampaikan semua secara bertulis. Terima kasih Dan banyak-banyak. untuk rumusannya, sememangnya saya bercadang untuk duduk bersama-sama dengan ahli-ahli parlimen semua parti politik dalam wilayah persekutuan. Cuma berikan saya sedikit masa kerana maklumlah sebagai orang Ketereh, ada perkara yang perlu saya pelajari dulu. Kemudian ada COVID-nya, kemudian ada masalah-masalah yang lain. Berikan saya sedikit masa, bila saya ready, saya akan jemput Yang Berhormat bersama dengan ahli-ahli parlimen wilayah persekutuan untuk duduk bersama-sama saya bincangkan soal-soal yang berkaitan dengan wilayah persekutuan. Sekali lagi terima kasih kepada semua ahli Yang Berhormat yang telah menyentuh hal ehwal yang berkaitan dengan portfolio Kementerian Wilayah Persekutuan. Terima kasih Tuan Di-Pertua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.